Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam dan salam perpaduan kepada seluruh warga pendengar berita seterusnya. Saman isu RM15 juta, Anwar tak patut tersinggung, kata Muhyiddin. Berita penuh. Sebagai Ketua Kerajaan Perpaduan dan Pemimpin Pakatan Harapan PH, kata Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim tidak sepatutnya berasa tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah ditimbulkan ke atasnya. Kata Muhyiddin, kritikan dan pertanyaan tersebut dibuatnya dalam ucapan-ucapan politik. Itu adalah antara hujah balas dikemukakan Presiden Bersatu itu bagi menjadi pembela terhadap saman yang dikemukakan Anwar terhadapnya baru-baru ini. Muhyiddin mendakwah kata-kata yang dilafazkannya semasa kempen politik menjelang pilihan raya umum lalu bukanlah mempunyai sebarang unsur fitnah selain melibatkan hal-hal berkepentingan awam. Tambah pengurusi Perikatan Nasional PN itu lagi, kenyataan yang dibuatnya dalam acara politik di kawasan Parlimen Padang Serai pada November tahun lepas lalu juga tidak diketahuinya diterbitkan semula dalam aplikasi TikTok. Muhyiddin juga berhujah dia tidak mempunyai kawalan atau pengetahuan mengenai akaun TikTok yang memuat naik kenyataan tersebut. Sebagai Ketua Kerajaan Perpaduan, Pemimpin PH dan Perdana Menteri terkini, Anwar tidak harus tersinggung terhadap kritikan dan pertanyaan yang sah yang ditimbulkan oleh defendan Muhyiddin semasa ucapan-ucapan politik, katanya. Muhyiddin yang juga berkata, Anwar sepatutnya menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam ceramah itu secara terbuka dan menafikannya sebagai palsu. Memandangkan kedua-dua plaintiff dan defendant adalah tokoh awam dan pemimpin parti masing-masing, adalah penting mereka sering berhadapan dengan dakwaan yang mungkin telah disalah nyata, disalah sebut atau diambil di luar konteks oleh media, kata bekas Perdana Menteri itu lagi. Anwar pada 20 Disember lalu memfailkan saman fitnah terhadap ahli Parlimen Pago berkenaan selepas dia dituduh menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor. Peguam utama Anwar, Sankara Nair, memberitahu Malaysia Kini, writ saman berkenaan difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sebelum itu, pada 7 Disember, Anwar mengeluarkan surat tuntutan yang memberi Muhyiddin tempoh 3 hari untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat berhubung dakwaan di media sosial dan menarik balik video TikTok berkaitan. Muhyiddin juga dituntut untuk membuat akte janji bertulis supaya tidak lagi mengulanginya. Surat tuntutan Anwar itu adalah berkenaan kenyataan Muhyiddin semasa berucap dalam ceramah besar PN menjelang pilihan raya di Padang Serai pada 5 Disember. Pejabat Menteri Besar Selangor sudah mengeluarkan kenyataan dengan memberitahu Anwar hanya dibayar secara simbolik sebanyak RM1 setahun atas peranannya menjadi penasihat ekonomi negeri. Muhyiddin turut memberitahu sebagai ahli politik dan pengurus CPN, dia mempunyai kewajiban yang sah untuk memberikan maklumat kepada ahli parti dan pengundi Padang Serai. Dia juga, tambah Muhyiddin, berhak menyatakan pendapatnya mengenai kelayakan seseorang yang memegang jawatan awam. Melalui dokumen yang diserahkan kepada mahkamah itu, Muhyiddin berhujah ahli parti dan pengundi mempunyai kepentingan sosial dan moral yang sah semasa menerima maklumat dan pendapat tersebut. Dalam keadaan tersebut, katanya, dia mempunyai kewajiban dan atau kepentingan yang sah untuk menyampaikan kenyataan yang dipertikaikan itu kepada mereka. Sekatan terhadap kenyataan berkenaan, kata Muhyiddin, bercanggah dengan hak kebebasan bersuaranya yang dinyatakan dalam perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Salam sejahtera dan selamat malam, salam perpaduan kepada seluruh warga pendengar berita panas malam ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Ulasan sebab keempat Muhyiddin tak jadi ketua pembangkang. Berita penuh. Saya telah berikan 3 sebab mengapa Muhyiddin Yassin tidak menjadi ketua pembangkang di Parlimen walaupun dia masih belum berputus asa dengan cita-citanya untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab-sebab ini adalah keengganannya untuk berhadapan dengan 3 isu di Parlimen, iaitu dia merupakan Perdana Menteri pintu belakang pertama Malaysia yang tidak berani menguji keabsahannya di Parlimen melalui undi kepercayaan. Menggantungan sidang Parlimen secara haram dan tidak sah yang dibuatnya.
Kegagalannya untuk mengendalikan wabak COVID-19 menyebabkan Malaysia berhadapan dengan gelombang penularan terpanjang di dunia. Ada sebab keempat, rekod buruknya dalam menentang rasuah semasa menjadi Perdana Menteri pintu belakang. Kerajaan Pakatan Harapan PH yang pertama terbukti menjadi satu kegagalan walaupun sekiranya diberikan ruang selama 5 tahun dan bukannya ditumbangkan secara tidak sah selepas 22 bulan pada Februari 2020, kerajaan ini mungkin dapat mencatatkan prestasi yang baik. Kerajaan PH ini telah memberikan hadiah Tahun Baru Cina yang terbaik pada bulan Januari 2020 apabila Malaysia mencatatkan kedudukan di tempat ke-51 dengan markah 53/100 dalam Indeks Persepsi Rasuah Transparency International TICPI. Mencatatkan peningkatan 10 anak tangga dan 6 markah kedudukan terbaik negara dalam sejarah 25 tahun. Sekiranya PH terus menjadi kerajaan untuk sepenuh penggal sehingga 2023 dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk setengah penggal kedua, Malaysia akan berada dalam kalangan 40 negara terbaik dunia dari segi integriti awam. Dan sekiranya PH terus mentadbir sehingga ke hujung dekad, Malaysia akan berada dalam kalangan 30 negara terbaik di dunia. Kerajaan PH terbukti menjadi penawar terbaik atmosfera suram yang menyelubungi Malaysia pada tahun 2018. Namun, konspirasi politik langkah Sheraton telah menumbangkan kerajaan PH dan meneruskan kemerosotan negara dalam TICPI. Dalam TICPI 2020, kita jatuh 6 anak tangga dari tempat ke-57 ke tempat ke-51 dengan markah 51 markah. TICPI 2021 mencatatkan prestasi yang lebih buruk, di mana Malaysia mencatatkan kemerosotan 5 anak tangga lagi, jatuh ke tempat ke-62 dengan markah 48/100. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pastinya sedang risau dengan penerbitan TICPI 2022 yang kita dijangka berada dalam kedudukan rendah dengan markah dan kedudukan carta paling buruk dalam sejarah 28 penerbitan indeks ini. Kerajaan Perpaduan Anwar tidak boleh berbuat apa-apa untuk mengubah TICPI 2022 yang bakal diterbitkan tidak lama lagi. Tetapi TICPI 2023 akan menjadi petanda kesungguhan usaha membenteras rasuah kerajaan perpaduan ini untuk membersihkan Malaysia dari rasuah dan kleptokrasi sekiranya kerajaan ini dapat bertahan selama setahun. Masa sedang berjalan untuk TICPI 2023 dan kerajaan perpaduan Anwar perlu menunjukkan prestasi yang baik untuk TICPI 2023. Rakyat Malaysia tidak mahu melihat berulangnya episod TICPI 2020 yang berlaku semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Lim Kit Siang ialah ahli politik veteran daripada DAP. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini dan juga pendirian channel ini. Sekian berita, salam perpaduan.